Okey, jika audio jelas boleh tolong ya maklumkan di ruang komen, share ramai-ramai and also sertai Telegram saya ya. Regi Jesse Rita Odin, maaf tadi ada gangguan ya. Dan and also live lewat malam, so saya tak tahulah berapa yang duk menonton. Sekejap lagi saya akan dapat indikator. So bagi mereka yang menonton, share ramai-ramai, dan jika anda ada soalan, anda boleh kumpulkan atau letak di ruang komen. Selepas habis saya akan cuba jawab sedikit sebanyaklah soalan yang ada. Wow, ada yang tak tidur lagi ya. Alright. So belanjawan 2025, bajet 2025 ya. Kalau semalam saya beritahu secara it was dia memuaskan. Bukannya baik, bukannya buruk, memuaskan. Namun saya perlukan masa untuk perincikan lebih dalam apa yang telah dibincangkan. So saya telah membuat beberapa perincian dan saya mengubah pendirian saya. Masih bukannya sesuatu bajet yang buruk ke apa ke, ya, tetapi ianya bajet atau belanjawan yang menunjukkan kerajaan gagal memahami isu sebenar rakyat dan apa yang perlu untuk jana ekonomi negara. Now, saya beri satu caveat ya sebelum saya sambung. I am not an economic expert. Saya bukannya pakar ekonomi ya. Kelayakan saya bukannya ekonomi ya. Saya saintis. Tetapi saya ada what is known as common sense. Kadang-kadang itu sahaja bekalan kita untuk menilai sesuatu masalah dan cara menyelesaikannya. Now, secara of course, saya ada pemahaman ekonomi negara, cara-cara kita nak jana ekonomi negara. Okay? So, sekarang kita masuk belanjawan 2025. Orang yang merangka belanjawan 2025, langkah pertamanya seharusnya memahami apakah masalah rakyat, masalah negara. You have to understand, especially government baru, kerajaan baru. Awak inherit apa? What did you inherit? Ya, awak telah mewarisi apa? Jadi kerajaan pimpinan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional telah mewarisi satu ekonomi yang merupakan susulan daripada pandemik. So waktu pandemik, okay, ramai terjejas. Bukan beratus, bukan beribu, tetapi belasan ribu terjejas. Masa pandemik, kadar bunuh diri telah meningkat berlipat kali ganda. Ramai yang berniaga terpaksa menutup perniagaan, hutang keliling pinggang. Yang masih berniaga, khususnya peniaga kecil sederhana, mereka tetap berhutang dan sedang membayar balik hutang. Benda-benda macam ini tidak boleh diabaikan oleh kerajaan dengan berkata, oh, pandemik dah lama berlalu. Sebenarnya semuanya berakhir lebih kurang tahun 2022, lebih kurang pada ketika pilihan raya umum ke-15 berlaku. So this government has inherited the problems left over by the pandemic. So kamu kena tahu perniagaan-perniagaan yang mengharapkan sesuatu dari anda. Kamu kena tahu pelabur-pelabur yang mengharapkan sesuatu dari anda. Dan mereka adalah pelabur-pelabur, peniaga-peniaga yang hendak lihat apa yang kamu akan beri untuk meyakinkan mereka bahawa formula yang sedang diketengahkan, cadangan yang sedang diketengahkan mampu membina balik ekonomi negara. That is where you get your investor confidence. Bila investor confident, dia akan laburkan dana. So ini perkara pertama yang perlu difahami oleh kerajaan, dan menerusi ya perincian saya terhadap belanjawan, saya dapati kerajaan gagal memahami perkara ini. Kerajaan fokus kepada debt, hutang. Ini saya akan sentuh
pada bahagian kedua live ini, dia fokus kepada hutang, cara nak mengurangkan hutang. Ini sebenarnya salah. Saya akan jelaskan mengapa. Okey. Nah, itu perkara pertama. Perkara kedua, kerajaan perlu sedar susulan daripada pandemik, dan sebelum saya cerita babak pandemik, the middle class, ya, kelas pertengahan. Saya tak kisahlah Malaysia nak define B40, T apa ke, apalah, inilah T ke Q ke R ke Z ke, it's not important to me. Tapi universally, apa yang diterima di seluruh dunia adalah penjana utama ekonomi negara adalah kelas pertengahan. The middle class is the biggest generator of the economy. Kesihatan ekonomi negara bergantung kepada kelas pertengahan, ya, the middle class. Sebab middle class is the biggest spender di negara ini. Dan percaya atau tidak, bukannya masyarakat Cina, ya, ada ramai saya lihat orang Melayu, oh Cina kaya, they are the one who are spending. No, the biggest spender in this country is the Malays, ya, orang Melayu, sebab mereka tergolong dalam kelas pertengahan dan mereka majoriti, dan kelas pertengahan ini majoritinya orang Melayu. Okay, so ini awak perlu faham. Okay, now kita tahu orang Melayu ni dia kurang bijak berjimat, dia suka berbelanja. Orang Cina dia pandai berjimat, dia kurang suka berbelanja, melainkan dia kaya. Okay, that is a fact. Okay, you have to accept the fact. This is the country. Alright. So kelas pertengahan akan jana ekonomi. Lepas pandemik, kita ada situasi di mana kelas pertengahan dibebani dengan kos barang atau kos sara hidup yang meningkat. Ini telah menimbulkan satu suasana panik. Mereka berhutang, mereka kos barangan meningkat. Jadi mereka buat pertama kali sudah mula berjimat, ya, sampai tak ada duit mereka nak keluarkan dari EPF. So bila mereka mula berjimat, the middle class is not spending. Kelas pertengahan kurang berbelanja. Bila kelas pertengahan kurang berbelanja, ekonomi negara terjejas. Ini kerajaan perlu faham. Kita lihat China sebagai contoh. China, middle class dia dah hampir 800 juta penduduk dia. 800 juta, ya, lebih dari separuh penduduk dia. More than half of the population of China is middle class. Ini adalah kelas pertengahan terbesar di dunia. Untuk beri awak konteks betapa besarnya kelas pertengahan di China, kita lihat saja population di Amerika. Population di Amerika, populasi di Amerika pada tahun 2023 340 lebih juta sahaja. Maknanya kelas pertengahan di Amerika, di China lebih 2 kali ganda jumlah penduduk di Amerika. Now, bila kita ada kelas pertengahan yang besar, okay, dan misi setiap kerajaan di setiap negara di dunia adalah untuk mengembangkan kelas pertengahan. Jika satu-satu negara kelas pertengahan dia mengecil, ekonomi dia akan makin terjejas. Jika satu negara ada kelas pertengahan yang terlalu kecil, ekonomi dia akan runtuh. Jadi misi negara, setiap negara patut untuk membesarkan kelas pertengahan. Kerana kelas pertengahan bila dia besar, dan bila kelas pertengahan tidak takut berbelanja, dari kelas pertengahan akan wujud entrepreneur. Individu-individu tertentu dia akan berjimat dan kemudian dia akan buka perniagaan sendiri kerana dia berfikiran jauh. Okey? So bila dia buat demikian, dia akan menceburi bidang-bidang baru, niche area. Sebab apa? Dia tak akan buat benda yang sama yang orang lain buat, sebab dia tahu benda yang sama yang orang lain buat didominasi oleh tycoon-tycoon, syarikat-syarikat besar. So dia sentiasa akan cari benda baru untuk dibuat, teknologi baru untuk diceburi. Ya, so ini adalah sesuatu yang kita selalu lihat dalam kelas pertengahan yang besar. So dengan adanya entrepreneur ini, maka peluang pekerjaan akan meningkat. Bila peluang pekerjaan akan meningkat, kelas pertengahan akan bertambah besar sebab lebih banyak peluang bagi golongan muda untuk mendapat pekerjaan yang memang diperlukan oleh innovator, entrepreneur ini. Jadi ini akan menyebabkan satu suasana kelas pertengahan yang sihat. Ada teknologi baru, ya, dan kemudian kelas pertengahan adalah jenis yang jika suka berbelanja, ya, mereka akan tertarik dengan teknologi baru, lebih banyak peluang. Kelas pertengahan akan meningkat dan membesar dan berbelanja, dan ini akan membawa kesan positif kepada
negara. So benda ni kerajaan perlu faham. Okey, so ini adalah background kepada diskusi saya. Sekarang, apa yang kerajaan gagal lakukan dalam belanjawan 2025? Dari 2024, kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim terlalu khusyuk meningkatkan cukai. Maknanya mereka tidak faham apa sebenarnya isu negara, apa sebenarnya masalah negara. Kamu tidak meningkatkan cukai dalam pada kelas pertengahan, awak tahu takut berbelanja. Ya. Dalam pada awak tahu kelas pertengahan dikelilingi hutang. Pelbagai hutang. Dan kalau awak kira, awak trace ya, you do the money trail ya, awak trace balik hutang-hutang ini, hutang-hutang ini sentiasa mengalir ke kelas atasan. Ya. So, saya nak perkenalkan satu istilah, iaitu the effective middle class. You see, definisi middle class, upper class, lower class ini diwujudkan oleh pakar-pakar ekonomi. Pakar-pakar ekonomi dia bukan ahli politik. Ahli politik fokus dia adalah kepada kesejahteraan rakyat. Pakar ekonomi fokus dia adalah kepada kesejahteraan poket. Okey? So, bila dia definisikan kelas pertengahan, middle class, upper class, lower class, dia fokus dari sudut definisi ekonomi. Okey? Now, selazimnya kelas pertengahan, kelas atasan, kelas bawahan didefinisikan atau ditakrifkan dari sudut pendapatan. Okey, so orang ini pendapatan dia berapa? Ataupun dia belanja berapa? Dia belanja antara $10 hingga $50 Amerika, lazimnya universally ya, in this world ya. Kalau berbelanja $10 hingga $20, they call it the lower middle class. Kalau $20 hingga $50 didefinisi sebagai the upper middle class. Maknanya $10 hingga $50 perbelanjaan sebulan didefinisi sebagai kelas pertengahan. Tetapi mereka sebenarnya, bagaimana mereka tahu orang akan berbelanja $10 ke $50? Mereka bukan lihat dari perbelanjaan sebenar. Lazimnya ia dinilai daripada your salary. Berapa yang kamu dapat, pendapatan. Okey. So, kalau kita lihat di Malaysia, contohnya seorang dia dapat gaji 2,000 dan kita longgok dia sebagai kelas pertengahan. Boleh. Tetapi adakah 2,000 itu kemampuan dia untuk berbelanja serupa seperti sebelum pandemik? No. Ramai berhutang. Okey, dia dapat 2,000, sekarang dia perlu bayar hutang. Dulu untuk berapa bulan, untuk setahun dia tak bayar sewa. Kemudian sewa naik selepas pandemik. Dia perlu bayar kepada tauke dia. Orang bayar sini, bayar sana, bayar sini, keliling pinggang. Okey? Maknanya kemampuan belanja dia dah berkurang. Faham tak? Okey. Kemudian kos barangan meningkat macam gila. Bukan macam gila sebenarnya, macam gila babi, ya. Kos barangan meningkat. Bila kos barangan meningkat, okey, especially bila kamu naikkan cukai, dahlah dia kena bayar hutang. Tambah pula dia kena simpan duit untuk beli susu, beli tepung, beli beras untuk keluarga dia. Tambah pula beras tempatan susah nak cari. Jadi akhirnya berlaku fenomena takut berbelanja. Dan ini saya lihat di luar sana, especially among Malays. Buat pertama kali mereka bercakap berkenaan berjimat, simpan duit. Maknanya you have an effective middle class that is shrinking. Walaupun dari sudut pendapatan middle class ni tetap sama, tetapi effectively ia sedang mengecil. Sebab kuasa berbelanja dah berkurang. Sebab apa? Takut. Dan kita takutkan lagi dengan meningkatkan cukai, tarif elektrik, tarif ini, tarif itu. So, kita menakut-nakutkan. Sorry, tarif elektrik ni saya tak pasti ya. So, saya retract. Ya. Saya tak pasti. Tetapi, tarif ke elektrik, cukai ke apa ke, kita meningkat. So, orang makin takut. So, pertama sekali kerajaan perlu faham rakyat, faham semua ni dan bukannya meningkatkan cukai. So, saya tahu kerajaan hendak jana pendapatannya lebih. Tetapi that is not the way, cukai. Ya. Okey. Itu saya kata, kerajaan terlalu fokus nak kurangkan hutang. This is not the time. Saya akan jelaskan babak hutang ya, seperti dijanjikan, but this is not the time. Okey. Kita kena lihat time dia. Time sekarang ialah meningkatkan keyakinan kelas pertengahan untuk berbelanja dan faham mereka berhutang dan kos sara hidup meningkat. Time sekarang patutnya untuk mengurangkan cukai.
So kalau saya minta kerajaan kurangkan cukai, ya, yang tidak dilakukan pada 2024, malah pada belanjawan yang sebelum ini ditingkatkan dan sekarang tidak ada tanda-tanda ianya berkurang, saya mungkin orang akan tanya, macam mana nak galakkan orang berbelanja? Okey, satu caranya ialah beri insentif. Macam Anwar umumkan, gaji minima naik kepada 1,700. Okey, that is good. Okey, awak naikkan gaji minima penjawat awam, semua sektor kepada 1,700. That is good. Itu bagus. Okey. Tetapi adakah ianya cukup? Ya, sebab kos barangan meningkat. Awak naikkan salary. Kalau awak kira peningkatan dalam jumlah pendapatan minima, adakah ianya benar-benar boleh atasi peningkatan kos barangan sekiranya kerajaan tidak mewujudkan satu mekanisme untuk mengawal peningkatan kos barangan? So, kalau awak cukaikan orang kaya dengan lebih banyak, ianya akhirnya akan menjurus kepada peningkatan kos barangan lagi banyak. So, dari sini awak beri, dari satu sudut awak beri orang duit untuk berbelanja, tapi dari satu sudut awak naikkan cukai seni sana untuk orang kaya, dan jika perniagaan-perniagaan yang besar dibebani dengan cukai, akhirnya ia akan diterjemahkan kepada peningkatan kos barangan, dan akhirnya gaji lebih yang awak beri kepada rakyat, mereka akan guna untuk bayar lebih kepada orang kaya. So it's not going to solve the problem. Faham? It's not going to solve the problem. Dari sudut politik, it is a populist measure. Ya, kelas pertengahan, Anwar dah naikkan gaji kita. Untuk sementara, ia akan jadi a populist measure. Maknanya kalau pilihan raya umum diawalkan, you do an election at the end of this year, mungkin kerajaan akan dapat manfaat. Tapi dari sudut impak sebenar kepada rakyat, it is a bad measure. Ya, ia tidak menyelesaikan masalah. So macam mana nak selesaikan masalah? Now, saya akan beri penyelesaian. Mungkin awak terkejut, tapi sabar, tunggu sampai habis. Saya akan jelaskan mengapa saya beri cadangan ini. So jika ada soalan, anda boleh mula bertanya di ruang komen, ya. Sekarang ni kerajaan perlu meningkatkan hutang negara, bukan mengurangkan hutang negara. Sebabnya indikator untuk kesihatan ekonomi negara bukannya hutang. That is the biggest bullshit that has been told to the people, dan ini adalah penipuan yang dimain-mainkan oleh ahli politik. Tak kiralah pembangkang ke kerajaan ke, kalau hari ini perikatan jadi pembangkang, dia akan kata, oi, Anwar ni naikkan hutang, ini kerajaan yang tak boleh pakai. Ya, that is bullshit. Begitu juga dulu bila Pakatan Harapan menjadi pembangkang, mereka kata, oi, zaman Najib hutang walaupun hutang jauh lebih rendah dari sekarang, oi, hutang tinggi, negara nak bankrupt. Itu lagi satu bullshit. So ahli politik semuanya, saya bukannya memihak kepada perikatan ke pakatan ke, semuanya mengelirukan rakyat sebab mereka tahu rakyat tidak faham bahawa hutang bukan indikator kesihatan ekonomi negara. Ya, kalau syarikat makin besar, kalau hari ini syarikat kecil, esok dia jadi besar, hutang dia meningkat. Syarikat-syarikat perniagaan-perniagaan berkembang atas hutang. Mereka bekerja atas hutang. Mereka beroperasi atas hutang. Makin berkembang, makin maju syarikat, makin besar hutangnya. Makin berkembang, makin maju satu negara, makin besar hutangnya. Hutang yang besar bukan semestinya menandakan negara itu dihadapi masalah. So, hutang tidak boleh digunakan sebagai indikator. Ada banyak indikator yang menjelaskan kesihatan ekonomi atau kewangan negara. Salah satu indikatornya adalah nisbah hutang kepada GDP atau debt to GDP ratio. Ya, hutang kepada gross domestic product. Apakah gross domestic product? Maknanya pada satu-satu tempoh tertentu, jumlah produk dan servis yang diwujudkan di negara ini, nilai kepada produk dan servis yang diwujudkan dalam satu tempoh di negara ini adalah gross domestic product. Jadi nisbah hutang kepada GDP adalah indikator apa? Kemampuan kerajaan bayar balik hutang. Itulah indikator kesihatan ekonomi negara. So you can have a big debt. Amerika, debt dia gila babi. Tapi kalau apa yang kita lihat bukannya debt,
Amerika pun sama, ahli politik mereka pun selalu memainkan isu hutang sebab rakyat tak faham. Ya. Actually, kamu kena lihat nisbah hutang kepada GDP. So, nisbah hutang kepada GDP menjelaskan kemampuan kerajaan bayar balik hutang. Baru, kalau kamu nak bandingkan pentadbiran Najib, pentadbiran Mahathir, pentadbiran Muhyiddin, pentadbiran Ismail Sabri, pentadbiran Anwar, mana satu yang ekonomi dia lebih sihat, kita bandingkan indikator-indikator yang sesuai. Salah satu, bukan hanya satu, tapi salah satu indikatornya ialah nisbah hutang kepada GDP. Baru kita boleh buat perbandingan. Oh, rupa-rupanya Najib lebih baik atau Anwar lebih baik. Ya. So, saya dah lihat nisbah hutang kepada GDP negara ini dan dia tidak berada dalam tahap krisis. Okey? So, untuk membangunkan lebih pesat negara ini, kita perlu meningkatkan hutang. Peningkatan dalam nilai bajet akan berlaku. Of course. You don't expect the budget today to be as low as the budget masa zaman Najib. Kamu jangan anggap bajet pada tahun 2030 akan lebih rendah daripada bajet hari ini. Negara akan berkembang. Kalau pada 2030 bajetnya, nilai dia sama dengan bajet hari ini, saya akan bimbang negara makin mundur. How can in 2030 dengan perbelanjaan yang lebih tinggi diperlukan, bajet boleh ada nilai yang sama? Bajet mesti meningkat nilai dia. So, retorik yang dimainkan oleh pemimpin pembangkang tertentu, ya, lower level, kononnya bajet terbesar dalam negara, ya, is all propaganda. Setiap tahun, hampir setiap tahun, bajet pada tahun itu akan terbesar dalam sejarah. Pada 2030, bajet pada 2030 berkemungkinan besar akan menjadi bajet terbesar dalam sejarah. Of course, bajet akan meningkat. So, jangan terbeli dengan propaganda. Kerajaan perlu berhenti buat seketika untuk memberi terlalu banyak fokus membayar balik hutang. Memang kena bayar balik hutang, tapi jangan fokus sangat sampai awak bebankan rakyat. Tak boleh bebankan rakyat sebab rakyat sudah terbeban. Awak sebaliknya perlu memastikan kelas pertengahan boleh mula berbelanja dengan besar. Awak perlu mengembangkan kelas pertengahan dan memberi keyakinan kepada kelas pertengahan. Apa Anwar perlu buat? Mudah. Sekarang ni, dua penyumbang terbesar kepada US Treasury, ya, mereka membeli bond daripada Amerika, ya, sebab satu-satu kerajaan untuk beroperasi, ya, for the government to operate, ya, mereka perlukan duit. Duit cukai tak cukup, jadi kerajaan perlu pinjam. Kadang-kadang dia pinjam dari bank pembangunan, kadang-kadang dia wujudkan bond. Perbendaharaan akan keluarkan bond yang dijamin kerajaan. The US Treasury comes up with a bond that is government or security that is government underwritten by government. Ya, so negara-negara akan beli. Ia lebih kurang macam negara lain beri pinjaman kepada US. Dua negara penyumbang terbesar kepada US Treasury bonds adalah Jepun dan China. Jepun menyumbang sekurang-kurangnya 1.1 trilion, terbesar, dan kedua terbesar ialah China, hampir 800 juta. Maknanya Jepun campur China, sumbangan mereka kepada treasury di US, kepada perbelanjaan harian kerajaan Amerika adalah hampir 2 juta. Kalau esok China dengan Jepun berpakat nak keluarkan hampir 2 trilion, ya, nak keluarkan 2 trilion, ekonomi US boleh terjejas teruk. Tak sampai runtuh, tapi boleh terjejas teruk. Okay? So, China dengan Jepun ada duit yang begitu banyak di US yang mereka tidak tahu buat apa. Malaysia ada hubungan diplomatik yang erat dengan Japan dan China. Okay? Now, apa yang awak perlu lakukan ialah awak perlu faham bahawa apabila berlaku pandemik, ada ramai kelas bawahan, petani, peladang, mereka tengah susah. Ya, mereka tengah susah. Jadi kalau kerajaan boleh mentransformasikan, ya, peladang, petani, pengusaha kecil ni kepada kelas pertengahan, dalam sekelip mata you have made the middle class bigger. Dan kemudian petani ini kalau boleh keluarkan lebih banyak beras, boleh keluarkan lebih banyak produk sayur, atau penternak boleh keluarkan lebih banyak telur ayam, lembu, daging dan sebagainya. Bukan hanya awak akan mengayakan mereka, memasukkan mereka ke dalam kelas pertengahan, tetapi juga awak akan membantu meningkatkan pengeluaran bahan-bahan yang kos dia meningkat seperti telur, ayam, daging, sayur, sekaligus menurunkan kos
barangan sekaligus meningkatkan keyakinan kelas pertengahan untuk berbelanja. So how do you do that? So kamu wujudkan projek-projek pembangunan luar bandar. Contohlah, saya bagi contohlah. So kamu wujudkan community driven insentif. Contohnya satu kelompok komuniti menyasarkan beratus-ratus kampung di seluruh negara untuk mengajar petani cara bertani dengan cara moden, dengan cara efisien, untuk memastikan, untuk membolehkan mereka menjana pendapatannya lebih, untuk mengembangkan pengeluaran sayur, beras, daging lembu, telur ayam dan sebagainya di luar bandar. Jadikan ini projek mega bernilai 3-4 bilion ringgit. Dari mana nak dapat 3-4 bilion ringgit? 3-4 bilion ringgit atau 4.5 bilion ringgit adalah hanya 1 bilion US dollar. 1 bilion US dollar bagi China dan Jepun celah gigi. Ya, serupa makan kacang putih setiap hari. Mereka ada duduk hampir 2 trilion di Amerika, mereka tak tahu nak buat apa dengan duit itu. Saya pernah ada mesyuarat dengan Tengku Razali Hamzah. Saya dengan Tengku 5 jam berbincang berkenaan ekonomi. Tengku pun setuju benda ni. Ya? Dan Tengku, awak tahu, dia adalah watak yang telah menyumbang pada zaman Tun Razak kepada pembangunan ekonomi bank-bank di negara kita, Bank Bumiputera, Berhad Malaysia dan sebagainya. Ya? So, you just get 1 billion US dollar from Japan and 1 billion US dollars from China as investment di Malaysia. Itu dah jadi hampir 10 bilion ringgit di Malaysia yang disalurkan kepada projek-projek memperkasakan pertanian moden, perladangan moden, mengajar teknologi baru kepada peladang, petani dan sebagainya. Awak meningkatkan pengeluaran mereka, awak membantu menurunkan kos dan awak masukkan mereka ke dalam kelas pertengahan dan meningkatkan peluang pekerjaan, dan awak telah menyelesaikan satu masalah besar dalam ekonomi negara. So apa yang awak perlu buat ialah wujudkan joint venture company, syarikat usaha sama dengan Jepun dan China untuk projek mega ini. Ya, so dana Jepun masuk 1 bilion US dollar ke 2 bilion US dollar ke, China masuk 1 bilion US dollar ke 2 bilion US dollar dalam syarikat joint venture ni, dan kemudian korang boleh berbincanglah daripada hasil janaan petani-petani menerusi sumbangan ini, apakah peratus yang akan dimiliki oleh China, apakah peratus yang akan dimiliki oleh Jepun, di mana Jepun dan China memindahkan teknologi kepada peladang ini. So ini salah satu cara awak bantu golongan miskin untuk mengembangkan industri yang berkaitan dengan barang-barang yang harga dia naik menggila, dan sekaligus mengembangkan kelas pertengahan. Dan apabila kos barangan mengurang juga, orang akan kurang takut untuk berbelanja. Bila orang lihat harga telur dah stable, kerajaan pimpinan Anwar berjaya menstabilkan harga daging, harga ini, harga itu, orang mula yakin, pelabur mula yakin. Ini satu contoh kecil langkah yang perlu dibuat daripada banyak contoh yang boleh saya ketengahkan. Tapi kalau saya nak ketengahkan 100 contoh, saya boleh buat live sampai pagi. Alright, I can go on blabbering until the morning. Ya? So, inisiatif-inisiatif ini akan menunjukkan kerajaan faham masalah rakyat. Now, boleh tak kita minta 1-2 bilion menerusi syarikat joint venture untuk projek sebegini dari Jepun dan China? Of course. Hubungan diplomatik kita antara terbaik dengan China dan antara terbaik dengan Jepun dari zaman Tun Razak lagi. Ya, so we have very strong relations with China, dan China memang nak berkawan dengan kita. China takut, ya, nanti kalau kita terlalu berkawan dengan Amerika, nanti Amerika akan cuba kawal Laut Cina Selatan dan Selat Melaka, nanti perdagangan minyak kepada China menerusi Selat Melaka terjejas. So they want to make friends with us. So dahlah kapal berlabuh di Pulau Pinang dan sebagainya, hubungan daerah. So benda ni patut diusahakan. Kerajaan ini sudah bertakhta hampir 2 tahun. Saya pernah cadangkan benda ini setahun yang lalu. Benda-benda macam ini tidak dibuat setakat yang saya maklum. Anwar selalu mengumumkan ada komitmen
pelaburan daripada negara ini, komitmen pelaburan dari negara itu, banyak komitmen dan berbilion-bilion dan sebagainya. Tetapi apabila kita lihat belanjawan ini saya tidak dapat bayangan daripada belanjawan itu bahawa komitmen-komitmen ini wujud, atau jika ianya wujud, ianya telah diterjemahkan kepada satu inisiatif yang boleh mengembangkan kelas pertengahan, boleh meningkatkan, mendorong kelas pertengahan untuk berbelanja lebih, dan sekaligus mengurangkan kos sara hidup sedikit sebanyak, ya. So these are common sense things yang kerajaan perlu tahu, ya, apabila merangka belanjawan. Tetapi jika kerajaan tidak faham apa sebenarnya dia warisi selepas pandemik dan apa sebenarnya yang perlu mereka lakukan untuk menjana ekonomi, maka kerajaan akan fokus kepada benda yang salah, iaitu nak kurangkan hutang semata-mata dan dapatkan duit daripada cukai. Pencukaian lebih akhirnya akan bebankan rakyat. Walaupun dicukaikan perniagaan besar orang kaya, ianya akhirnya akan bebankan rakyat. Dan sekarang pun rakyat ramai di antaranya sedang membayar hutang, dan semua ni disalurkan kepada kelas atasan, ya. So mengapungkan harga diesel, penyasaran kepada harga minyak RON 95, semuanya bukannya masa. Lebih-lebih lagi daripada kerajaan yang berjanji sebelum PRU 15, kalau menang harga minyak akan turun. The exact opposite is happening. Saya rasa bila Anwar dulu kata bila menang harga minyak akan turun, pakar-pakar ekonomi yang faham logik yang saya ketengahkan ini, mereka sudah membaca, yes, Anwar is a good strategist. He knows that now is not the time to increase the oil prices. Now is the time to drop the oil prices because it will generate the economy. Seperti yang saya jelaskan. So mungkin pakar-pakar ekonomi, khususnya tycoon-tycoon Cina, Association Cina dan sebagainya, telah mendorong orang mereka untuk sokong PH. Tetapi mereka terkejut, tiba-tiba, Anwar is doing the exact opposite. Dan apa yang dia buat tidak membantu menjana ekonomi negara. So someone is failing. Ada orang yang gagal memahami ekonomi negara. Dan benda ni saya sanggup berdebat. Nak perinci macam mana, saya sanggup berdebat. Saya bukan pakar ekonomi, ya. Berdebat, saya boleh terima pelawaan sesiapa untuk berdebat atau berbincang isu ini dalam mana-mana panel, ya. Tetapi saya rasa apa yang diperlukan ialah common sense. Now, satu perkara yang saya sebelum saya ambil soalannya, ada komennya. So ada soalan boleh tanya. Sebelum saya akhiri live ini, satu je, saya sungguh tetapi saya bukan nak kritik semata-mata kerajaan pimpinan Anwar, ya. Inisiatif belanjawan ni adalah inisiatif yang bagus. It is a fair initiative. Mereka sedang mencuba, cuma mereka melakukan perkara yang salah. Awak kena faham tu, ya. This is not to say this is a dumb government, these are idiots. No. Okay. Mereka ada inisiatif untuk selesaikan masalah, cuma fokusnya sudah silap. Itu pendapat saya, ya. Tapi satu yang saya selepas menilai, ya, komen-komen daripada pemimpin pembangkang dan berdasarkan juga apa yang saya ceritakan, dan apa yang saya ceritakan is just the tip of the iceberg, is just a small comment, ya. Saya sedih dan not impressed. Saya tidak begitu kagum dengan penghujahan belah pembangkang. Mengapa mereka tidak suka belanjawan? They are talking at very basic levels, which prompts me to think, benarkah mereka sendiri faham belanjawan ini? Kalau esok Anwar tukar kepada contohnya Muhyiddin ke Hadi Awang ke Dr. Sam ke, benarkah mereka boleh keluar belanjawan yang lebih bagus? Saya tunggu hujah-hujah yang maybe better than mine, atau malah mungkin saya silap, mereka ada hujah yang lebih baik, hujah-hujah yang intellectual untuk menjelaskan mengapa sebenarnya belanjawan Anwar gagal. Tidak ada. Dan so walaupun saya kritik belanjawan Anwar, tetapi I tend to ask myself, ya, mereka ni awak tahulah nak jadi kerajaan, kan? So kalau esok
katakan saya yang di Pertuan Agong, saya okay lah Anwar, you go, I want Muhyiddin, I want Dr. Sam. Betul ke mereka boleh selesaikan masalah? Sebab saya baca hujah, memang serang tu serang lah, ada poin-poin yang betul lah. Bila tingkatkan cukai, yang kena adalah orang-orang bawah, itu betul lah. Tetapi deeper than that, they don't seem to have the capacity to go deeper than that. Mereka nampaknya seolah-olah tidak ada capacity untuk merungkai dengan cara yang mudah difahami seperti yang telah saya rungkaikan. Dan saya bukannya berkata saya betul, mungkin kalau ada yang berpendapat saya silap, boleh tolong betulkan. Tetapi they don't have that capacity, and that makes me wonder lah. Saya mula berfikir lah, mereka kalau esok ambil alih, mereka ada kemampuan ke nak keluar dengan satu belanjawan yang betul? So jangan mudah kritik, but you don't give a proper solution. Awak jadi ahli parlimen sebab awak wakili rakyat. You are supposed to have the mental equity, the intelligence beyond the capacity of the ordinary Malaysian to represent them and to fight the points with better points. Bukan setakat Anwar tak tahu buat apa and all that. That is not ahli parlimen. Itu sembang kedai kopi. Faham tak? So itu komen saya berkenaan pembangkang. Sekarang ada soalan tak? Okey, Lina Abdullah, jelas saya setuju dengan pendapat dan pandangan Tuan RJR. Rakyat terbeban dengan kos sara hidup yang semakin hari semakin tinggi. Okey, ya, kos sara hidup. Ya, awak tengok di US sekarang ini akan berlaku presidential election. Kamala Harris versus Donald Trump. Okey, apa masalah ekonomi terbesar di US? Masalah ekonomi terbesar di US adalah kesilapan-kesilapan pentadbiran Joe Biden yang lebih kurang sama yang sekarang sedang diutarakan, ya, meningkatkan cukai bagi orang kaya dan sebagainya. Akhirnya ia telah menyebabkan pembebanan kepada golongan pertengahan. So the data is there. The data is there. Dan data ni wujud di banyak negara. Okey. So hutang, tak, saya dah berulang kali beritahu kepada anda semua yang dengar. Hutang, kalau ahli politik cerita kepada anda pasal hutang, kamu tutup telinga atau masuk kiri, keluar kanan. It's not about the debt. Kamu cari debt to GDP. Ya. So jika GDP meningkat, is good. That means more people are coming out with products and services within a certain time frame yang boleh ada nilai yang bagus. Dan jangan fokus kepada the middle class. Fokus kepada the effective middle class. Fokus bukannya kepada pendapatan mereka, tetapi kepada perbelanjaan mereka. Ya, saya rasa the effective middle class in Malaysia is shrinking. When the effective middle class shrinks, ya, the economy is going to get the effect. Ya. So nampaknya tak banyak soalan, sekarang pun dah hujan. Ya. So jika tak ada soalan, so saya akhiri live lah. Bukan saya nak kritik government, ya. Bukan saya nak kritik. It's a good initiative. It's a good initiative, ya. Tetapi saya rasa kerajaan pada tahun lepas dan tahun ini gagal memahami isu sebenar, dan langkah-langkah yang telah diambil oleh kerajaan untuk jangka panjang akan memudaratkan lagi ekonomi negara. Dan saya percaya pelabur tidak akan begitu teruja dengan belanjawan ini. Tetapi dari sudut populis, belanjawan ini ada unsur-unsur populis sekiranya yang akan menguntungkan kerajaan sekiranya pilihan raya diadakan hujung tahun ini. Adakah pilihan raya akan diadakan hujung tahun ini? Saya tidak tahu. Tetapi kalau pilihan raya hujung tahun ini, saya percaya ada golongan penjawat awam yang akan teruja dan mungkin sokongan terhadap kerajaan meningkat. Oh, the government has given us more money. Well, we are in better position. So, let's vote for the government. Ya, saya tak terkejut lah. Tapi saya tak jangka peningkatannya banyak. Ya. So, sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa tiga.